Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bersama sekali lagi dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi kepada fasal yang ke-38 daripada kitab kita yang kita baca ni, iaitu kitab Safinatun Najah, iaitu masih di dalam perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Pada kuliah yang lepas, kita telah sebutkan 6 perkara yang membatalkan sembahyang, dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung kepada perkara yang ke-7 daripada 14 perkara semua yang disebut dalam kitab ni. Kitab matan Safinatun Najah ni dia sebut ada 14 perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi malam ni kita akan sambung perkara yang ke-7. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, yang ke-7-nya, wa bisalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwa, dengan pergerakan 3 kali yang berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Jadi apabila seseorang itu bergerak 3 kali berturut-turut, maka batallah sembahyang dia walaupun bergerak itu dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan jahil. Dia tak tahu. Katalah dia ni tak tahu, kata bergerak 3 kali ni batal sembahyang. Lepas tu baru dia tahu sembahyang yang dia buat dah tu batal juga walaupun dia tak tahu. Ataupun berlaku dalam keadaan terlupa, walaupun berlaku dalam walau sahwa, ujungnya disebut walaupun dalam keadaan sahwun tu maksudnya lupa. Jadi dia bergerak 3 kali tu dalam keadaan lupa, pun batal juga sembahyang dia. Jadi ini masalah yang agak ketat dalam sembahyang. Kalau bab lain, contoh makan, kalau dalam keadaan terlupa tak batal sembahyang kalau sikit. Kalau banyak baru batal. Kalau bercakap pun sama. Kalau sedikit tak batal. Kalau banyak baru batal. Lupa tak batal, tuan-tuan semua. Lupa dengan sedikit. Tapi untuk pergerakan 3 kali ini, kalau dah bergerak 3 kali berturut-turut. Syarat dia 3 kali berturut-turut. Walaupun bergerak 3 kali berturut-turut tadi dalam keadaan terlupa, maka batal juga sembahyang dia. Batal juga sembahyang dia. Jadi maksud 3 kali berturut-turut ini maksudnya pergerakan pertama dengan pergerakan kedua tidak dikira putus. Tidak dikira putus daripada yang pertama dengan yang kedua, ataupun daripada yang kedua dengan yang ketiga pada adatnya. Jadi kalau dikira putus, contoh kita bergerak pergi, berhenti lama, kemudian baru kita bergerak balik, itu dia tak kira 3 kali berturut-turut. Sama juga kita nak isi saf. Memanglah kalau kosong saf tu sunat diisi, sebab kalau tak isi saf itu boleh mengurangkan pahala jemaah. Katakanlah ada kosong saf depan kita ni, ada satu orang dia keluar pergi ke bilik air ke batai sembahyang ke balik ke rumah ke, Allahu a'lam, kosong. Maka kita nak isi. Jadi yang eloknya orang yang saf dalam yang saf yang sama itulah isinya. Mana bergerak ke kanan ataupun ke kiri, mana bergerak ke arah imam. Kan? Bergerak, kalau duduk di sini bergerak ke arah imam lah, ke sini. Kalau sini ke sini. Itu yang lebih eloknya berbanding daripada orang belakang masuk ke depan. Jadi macam mana nak bergerak tadi? Bergerak itu jangan sampai 3 langkah berturut-turut. Jadi kalau kita gerak satu kaki tu dikira satu. Kaki ni dikira anggota yang besar. Bila satu, sebelah lagi bergerak sebelah dia ada 2. Kena berhenti dulu. Kalau sambung sekali lagi dia jadi 3 berturut-turut. Bila 3 berturut-turut, batal sembahyang. Jadi mana kalau ke tepi lah. Sama juga ke depan pun. Kalau kita pergi satu, kemudian yang belakang ni pergi, dikira 2.
Tak kisahlah sama ke depan ke. Tapi lebih baik sama. Kalau ke depan ke terkangkang berhenti kat situ lah. Nanya apa-apa semua. Tuan-tuan semua. Boleh nampak faham tak? Kalau kita di sini, kita gerak kaki kanan satu, kaki kiri dua. Kan? Bila kita gerak satu lagi tiga, batal sembahyang. Dua tak apa lagi, tiga kali berturut-turut batal. Itu kaedah dia. Jadi kalau bergerak tadi tiga kali berturut-turut, tidak kisah sama ada tiga kali berturut-turut tu dengan anggota yang sama ataupun anggota yang berbeza-beza. Tadi anggota sama, satu, dua, tiga. Ini kaki semua. Boleh jadi dengan anggota yang berbeza, kepala pun bergerak sekali, tangan pun bergerak sekali juga. Jadi tangan ada dua belah. Kan, pergi, masuk, dikira sekali. Dua kepala pun dikira sekali. Jadi campur kepala satu, tangan dua, tiga. Ataupun tadi kaki tadi kan, satu, dua. Tapi masa dia satu, dua tadi tu, kepala pun gerak juga. Tak perlu gerak kepala sebenarnya, tapi gerak juga kepala. Jadi tiga dengan kepala, batal juga sembahyang. Jangan ingat bergerak tiga itu dengan anggota yang satu saja. Maksudnya anggota yang sama. Beza anggota pun boleh batal juga. Bahkan ada juga ulama yang syadid, yang keras. Tapi ini keras sikit lah. Bahasa Arab kita panggil syadid. Kalau bergerak tiga tadi, campur dengan hak sunat pun batal. Misalnya kan, kita nak takbir ni, kita angkat tangan dua. Dua ni kita angkat ni. Allah, okey, dua gerak. Campur dengan kepala sekali, tiga. Ada orang kan dia takbir macam tu. Allahu Akbar. Dia tiga dengan kepala. Ini pendapat ulama yang syadid, yang keras. Tetapi pendapat yang biasa, yang ada ulama yang ringan sikit, dia kata pergerakan hak sunat ni tak masuk kira. Memanglah kalau masuk kira susah sikitlah kita je nak buat benda sunat ni. Jadi walaupun banyak, tapi yang penting dia sunat, tak apa. Tak ada masalah, tidak membatalkan sembahyang. Jadi nak bagi tahu, yang tiga tadi itu bukannya dikira dengan satu anggota saja. Tetapi kalau campur-campur pun jadi dikira tiga juga. Tak semestinya satu anggota je tiga. Tak. Mungkin boleh jadi tangan dengan kepala, mungkin boleh jadi kaki dengan kepala dan sebagainya. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, antara mazhab yang ketat dalam pergerakan. Jadi bila bergerak tiga, yang pertama bergerak tiga. Dan tiga itu kata ulama, kalau kaki satu tapak, satu. Tangan pergi dan balik itu satu. Pergi, balik. Dengan syarat berturutan lah. Itu satu. Dia tak kira dua. Tapi kalau berhenti, lepas tu baru balik-balik, baru dua. Tapi pergi dan balik, kira satu tangan. Tapi kalau kaki, pergi, balik, dua. Dia kaki yang besar. Kemudian, syarat batal tu tadi berlaku dengan anggota berat, anggota besar. Tangan ke, kaki ke, kepala ke. Itu semua tu anggota yang besar. Jadi tidak batal berlaku dengan anggota-anggota yang ringan. Anggota-anggota ringan. Itu dia panggil dalam bahasa fiqh al-a'dha'ul khafifah. Anggota-anggota ringan. Anggota besar, anggota berat, batal. Anggota ringan, tak batal. Misal anggota yang ringan ni, iaitu jari. Jari ni tak batal. Contoh kita gatal pipi. Kita pun angkat tangan letak kat pipi. Sekali lah. Kita pun garu, banyak kali dengan jari. Tak batal, sebab ni anggota ringan. Banyak kali. Tak apa. Yang tak bolehnya gerak tangan. Ni tangan ni semua ni. Gatal sangat tu. Tangan bergerak. Jadi dia batal. Jadi kalau kita bergerak sekali,
Betul, anak jari ni gerak banyak kali tak apa, sebab ni anggota ringan. Lagi anggota ringan ni iaitu al-ajfan. Dalam bahasa Arab panggil ajfan. Ajfan ni kelopak mata ni. Kelopak mata ni bergerak berkelip-kelip banyak kali pun tak apa. Lagi anggota ringan iaitu bibir mulut. Bibir mulut ni bergerak banyak kali pun dalam sembahyang tak ada masalah, tidak membatalkan sembahyang. Telinga, hidung, itu anggota yang ringan belaka tu. Telinga, hidung, bibir mulut, lidah, kelopak mata, dan ada lebih kurang 7 ke semua saya tak ingat. Jari, telinga, hidung. Macam mana hidung gerak tu? Tak tahulah, ada orang boleh gerak hidung kot. Kiri kanan, kiri kanan. Jari, telinga, hidung, kelopak mata, bibir mulut, lidah. Kan? Lidah. Kemudian kemaluan. Dan juga yang terakhir sekali, labu susu. Ni payudara. Itu semua tu termasuk dalam anggota ringan. Jadi kalau semayang tak pakai, minta maaf lah tuan-tuan semua. Ini cerita hukum ni. Sebab ada orang ajar begitu. Dia kata siapa semayang tak pakai seluar dalam tak sah. Sebab berlaku gerakan. Tak termasuk. Sebab situ gerakan anggota kecil. Sama juga. Ada orang kata kalau muslimat semayang tak pakai baju dalam, batal semayang dia. Ini satu kelas muslimat, makcik tua tanya, betul ke Ustaz, kita kalau dah tua, semayang tak pakai baju dalam, batal semayang. Sebab ada Ustaz kata bergoyang banyak lebih pada 3 kali, batal semayang. Tak termasuk tu. Tu mengarut itu semua tu. Lagipun benda itu tak ada zaman dulu. Baru je muncul benda-benda pakaian seluar dalam dan sebagainya, baru muncul. Dulu mana ada orang pakai benda tu? Bila sejarah start seluar dalam? Cuba kita tengok sejarah seluar dalam bila? Zaman cowboy rasanya. Cowboy yang mula pakai seluar dalam. Dia pakai hak penuh. Lepas tu makin kecil tinggal macam sekarang. Zaman tak diriwayatkanlah sahabat memakai seluar dalam. Serual ada. Seluar tu maknanya seluar macam seluar dalam jubah tu ada pakai. Tapi seluar dalam tidak ada. Okey, itulah cerita dia. Anggota yang ringan tidak membatalkan sembahyang. Jadi batal sembahyang tu pertama dengan gerak 3 kali berturut-turut, pula dengan anggota yang besar. Lagi syarat lagi, tidak dengan tujuan bermain-main. Kalau tujuan bermain-main, sekali pun batal sembahyang. Sekali. Pasal apa ni? Dia nak main-main, bermain. Tangan ni gerak sekali je, tapi tujuan bermain-main. Tak ada tujuan apa, nak main-main. Sekali pun batal. Itu kena faham. Tuan-tuan kena ingat. Kalau kita bergerak, walaupun sekali, dalam tujuannya nak bermain-main, batal sembahyang. Sekali. Tak boleh. Dalam sembahyang ni tak boleh buat permainan. Contohlah kan, member datang ke sebelah, dia pula buat lawak. Kita nak tergelak, kita pun bukan buat tangan apa semua. Yalah nak main-main dengan dia lah. Itu walaupun sekali pergerakan, batal sembahyang. Dan juga bukan kerana darurat. Kalau darurat banyak kali pun tak batal. Contohnya gatal yang tak boleh tahan sangat, tak teruk sangat, macam saya buat contoh tadi kan. Tak boleh tahan sangat, gatal teruk. Jadi dia garu, tak boleh dengan anak jari, tak boleh, kena gerak tangan. Walaupun 20 kali sekalipun, tidak membatalkan sembahyang. Kenapa? Kerana ada darurat. Kerana ada darurat, ada keperluan. Jadi tuan-tuan semua, darurat ni mana tak boleh nak elak, darurat. Terpaksa sangat, itu panggil darurat. Okey, itu baik. Habis yang ketujuh, batal sembahyang. 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar dan pula dengan tidak diniatkan secara bermain-main.
Kalau niat bermain-main sekali pun batal. Kemudian yang ke-8, perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-8, kata dia dengan melompatan yang keji. Lompatan yang keji. Apa maksud keji? Lompatan tu keji dia buat dalam sembahyang, itu maksudnya. Lompat tu lagu tu lah berlaku tu semua, tak ada kata lompat keji, lompat tak keji, lagu tu je. Kan? Melompat tu lagu tu je. Tunduk, bangun, tu dipanggil melompat. Apa makna lompat? Tunduk dan bangun. Itu lompat. Jadi walaupun sekali batal sembahyang. Dan dia sifatkan di situ keji. Dalam bahasa Arab tu matan di sebelah tu wabil wathbatil fahishah. Fahishah tu keji. Al-fahsya'i wal munkar. Fahsyah tu maksud benda-benda keji. Kenapa keji? Kata ulama maksudnya buat macam tu dalam sembahyang tu dipanggil perbuatan keji. Tak elok. Keji tu maksudnya tak elok. Sebab apa? Sebab sembahyang ni tak sesuai. Melompat-lompat ni apa kerja pula sembahyang melompat. Ini bukan tarian zumba nak melompat-lompat. Ini bukan senam aerobik. Ini ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia melompat sekali je dia melompat tadi, itu batal sembahyang dia. Apa makna melompat? Kena ta'rif dulu betul-betul. Jadi ulama sebut melompat ialah membongkokkan badan keseluruhannya, mana bongkok badan, kemudian pun bangkit. Itu makna lompat. Lagu tu batal sembahyang. Adapun yang macam ni tak angin melompat ni. Ada setengah orang kan tengah-tengah sembahyang kan, dia lekat tebiat, dia berjingkir. Itu tak panggil melompat. Tak batal sembahyang kalau sekali. 3 kali berturut-turut baru batal. Itu. Setengah-setengah orang. Dia tak tahulah jadi tabiat. Yang melompat ni macam ni. Kita tunduk, hop, pum, naik ke atas. Boleh terbang macam Spiderman. Itu yang dimaksudkan melompat. Bongkokkan badan dan bangkit ke atas. Tebal jakit itu kalau sekali itu tak batal. Kalau 3 kali betul-betul batal. Kemudian yang seterusnya, yang membatalkan sembahyang yang seterusnya, yang ke-9, dengan pukulan yang keras. Tengah sembahyang dia pukul orang, tapi syaratnya pukulan yang keras. Pukulan yang keras ni iaitu suatu pukulan yang menggerakkan keseluruhan badan. Maknanya boom, bergerak habis seluruh badan. Itu batal sembahyang. Walaupun sekali. Tapi kalau bergerak tangan saja, itu tak apa. Contohnya lah, kita sembahyang. Sembahyang kita ada sutrah. Ada sutrah. Ni kayu depan ni dipanggil sutrah. Faham tuan-tuan? Sutrah dalam agama kita, hukum dia sunnah. Siapa yang sembahyang tak ada sutrah depan, orang lalu depan dia tak haram. Cuma makruh saja. Kalau ada sutrah, lalu antara dia dengan sutrah, itu haram hukumnya. Syaratnya kena ada sutrah. Dan sutrah itu dia ada 4 martabat. Martabat pertama, tiang. Selagi ada tiang, kita semayang di sini, maka dikira tak ada sutrah. Kita boleh hadap tiang, dinding ke apa. Dia kena ikut martabat. Tak ada tiang, tak ada benda hak tegak tetap, maka masuk nombor 2, iaitu kita letakkan sesuatu yang bergerak macam barang atau tungkat kat depan. Kalau tak ada yang itu, maka kita buat garisan. Dan yang keempat, tak silap saya, sejadah. Macam tu. Jadi dia kena ikut susunan. Kalau tak ada yang pertama, baru boleh pergi kedua. Murattaban. Murattaban tu makna ikut tertib. Macam dam lah, dam. Dam, takhir, tertib. Maksudnya, takhir. Apa? Takdir, tertib. Tertib, takdir. Maksudnya tertib tu kena hak habis. Tak ada yang pertama, baru pergi kedua.
Tak ada tiang, baru boleh turun ke berdua. Jadi kalau ada tiang, misalnya kata tiang ni kosong, tak ada siapa semayang pun. Dinding pun penuh banyak lagi, kita semayang kat tengah. Dia kira tak dapat sutra. Maka tuan-tuan semua, benda kayu kat depan tu, kat depan imam tu, tuan-tuan jangan buang lah. Jadi setengah orang bagi JK baru, dia buang. Tukar pula, masuk balik. Tukar pula, buang balik. Kayu tu pun pening ni. Aku ni nak duduk sini, kau duduk ke mana? Sebab ada orang kata, apa boleh nak sembah-sembah kayu? Bukan. Nabi SAW, memang dia pergi musafir, dia bawa satu tongkat pendek. Dia pergi tengah padang pasir, dia qada hajat ke, dia bawa tongkat pendek. Lepas tu kalau dia nak semayang, dia pacak tongkat pendek tu dekat depan. Dia pacak, dia hadap ke tongkat itu. Itu sutra. Itu kaedah dia dalam agama tu. Di negara Arab, benda macam ni banyak dia letak kat masjid-masjid. Pendek je. Macam batu nisan. Kita pun takut nak ambil sebab dia ingatkan batu nisan. Dia buat bulat elok tu, kayu pendek. Sini tak ada kot. Banyak masjid kat sini, kat sekitar Ulu Kelang ada benda tu. Kita nak semayang, ambil letak kat depan tu sunnah Nabi SAW. Zaman Nabi dia pacak tongkat. Baik. Jadi bila ada ni, dan jarak kita dengan sutrah ni ialah 3 hasta saja, tak boleh lebih. Dan orang pun tak boleh lalu pun dalam jarak kita, di antara kita dengan sutrah lah. Hak lebih 3 hasta tu bukan hak kita. Bukan bermakna kalau tuan-tuan semayang di belakang tu, saya dah tak boleh lalu depan ni. Depan ni pun tak boleh lalu. Dah, itu salah faham. Kita punya hak 3 hasta. Yang makruh tu pun tadi dalam 3 hasta tu je. Misal kata dia semayang, tak ada sutra. Kita lalu depan dia. Tak haram, cuma makruh. Depan tu maksud macam mana? 3 hasta. Lepas pada 3 hasta tu, itu tak haram, tak makruh, tak apa. Itu bukan hak dia. Ramai orang salah faham. Member semayang belakang, depan ni pun takut nak lalu. Orang semayang, dia punya pusing jauh ke belakang. Tak apa, dia 3 hasta saja. Baik. Sekarang ni kita ada sutra. Member ni nak lalu ke depan. Kita pun sunat. Kata Nabi, "Falyadfa'hu", halang dia gitu. Dia nak lalu, kita pun angkat tangan. Dia pun tak faham. Dia ingat kita nak bersalam, dia pun ulur tangan. Kan? Tak faham susah, tuan-tuan semua tak faham. Faham senang cerita. Kata Nabi, kalau kita halang dia gitu, dia nak lalu juga, dia tolak juga. Maka kata Nabi, kalau dia engkar, falyaqtulhu, bunuh dia. Maksudnya lawanlah dia. Bukan kata bunuh terus dah, lawan dia. Fa innahu syaitan, sesungguhnya dia tu syaitan. Jadi sekarang ni kita angkat ini, dia nak lalu juga. Kita tepis macam tu. Tapi tak bergerak seluruh badan. Terbalik dia, terlentang tuan-tuan semua. Tak apa, dibenarkan. Sebab itu disuruh oleh Nabi SAW dan tidak membatalkan semayang. Kerana gerak tadi, tampar tadi, pukul tadi bukan dengan seluruh badan. Yang batal tadi, yang bergerak seluruh badan. Ni kita gerak tangan je gitu. Tapi orang Melayu kita memang tak angkat tangan. Semua. Lalu depan hidung pun tak angkat. Sebab apa? Tak tahulah, mungkin dia faham sebab dia tak ada sutra. Ataupun dia takut nak angkat. Tapi kalau Arab tuan-tuan semua pantang lalu, angkat gitu terus. Kan? Kalau orang Arab. Tapi sebenarnya dalam mazhab kita dan dalam hadis yang boleh halang tu Nabi letak syarat di depan hadis, di pangkal hadis. Iza statara ahadukum, apabila kamu, salah seorang daripada kamu ada sutra. Ada sutra. Kemudian lalu seorang depan ya kamu. Itu syarat Nabi letak, ada sutra. Kalau tak ada sutra tak boleh halang. Falyadfa'hu, hendaklah kamu halang. Fa in aba, kalau dia enggan, maka hendaklah bunuh dia. Fa innahu syaitan. Bunuh tu maksudnya bukan ambil pisau tikam tu, makna halanglah dia. Macam nak berperang. Dibolehkan. Dan kalau tidak melibatkan pergerakan yang itu, seluruh badan tidaklah membatalkan sembahyang. Habis tuan-tuan semua. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir pada malam ni,
Batal sembahyang ni kena hurai bagi betul-betul perinci supaya faham. Baik, yang ke-10 dengan menambah rukun fi'li dengan sengaja. Apabila seseorang itu menambah rukun fi'li dengan sengaja. Dengan sengaja ni makna dia tahu dia sekarang ni sedang menambahkan rukun, maka batallah sembahyang dia. Batallah sembahyang dia. Cuma ulama kata dikecualikan dalam 2 masalah tak batal. Masalah pertama, kerana kita ikut imam. Kerana kita ikut imam. Macam mana menjadi bertambah? Baik, sepatutnya sembahyang zuhur ada 4 rukuk, ada 8 sujud. Betul kan? Sembahyang zuhur kan? Bila 4 rakaat, rukuk ada 4, sujud ada 8. Betul? Jelas kan tuan-tuan tak? Sujud setiap rakaat ada 2. Kita mari-mari, tu imam dah apa tuan-tuan semua? Tu imam dah sujud. Kita pun Allahu Akbar, turun sujud dengan tu imam. Kemudian tu imam bangkit duduk antara 2 sujud, kita pun ikut dia. Kemudian lepas tu dia sujud sekali lagi, kita pun ikut dia. Dia sekarang ni berada di rakaat yang ketiga. Habis 4 rakaat dia, kita baru dapat 2 rakaat. Tapi kita dah sujud berapa banyak dah? 6 kan? 2 dengan dia tadi. Lepas tu dia ikut lagi dia tadi. Kan? Tadi kita masuk di rakaat kedua dia, di hujung dah. Kemudian hak sujud jadi 2, 4. Hak sujud ikut dia tadi 2, 6. Lepas dia bagi salam, kita sambung lagi. Ada berapa semua sujud? Jadi kita sujud semua 10. Boleh? Nampak ada? Nampak? Ataupun sepatutnya kita sembahyang maghrib, ada 2, 6 sujud. Tapi barangkali boleh jadi lebih. Kan? Boleh jadi lebih. Boleh jadi tahiyat tu mungkin kita baca setiap rakaat. Kita masuk, tu imam duduk tahiyat awal, baca tahiyat. Tu imam duduk tahiyat akhir, baca lagi ikut dia. Kita bangun tambah tahiyat pula kita. Tahiyat awal kita. Lepas tu bangun satu lagi rakaat terakhir yang ketiga kita, tahiyat akhir. Tiap-tiap rakaat baca tahiyat. Sebab kita masuk, tu imam duduk tengah tahiyat awal. Ikut dia. Tu imam baca tahiyat akhir, kita dapat 1 rakaat, ikut dia tahiyat. Dapat 1 rakaat. Tu imam bagi salam, kita pun sambung. Tu rakaat kedua kita. Tahiyat awal pula kita. Lepas tu kita bangkit lagi. Duduk pula rakaat ketiga kita yang terakhir. Tahiyat akhir, 4 kali tahiyat. Jadi sekarang ni kita dah tambah. Misal yang pertama tadi sepatutnya sujud sembahyang zuhur ni 8, tapi boleh jadi 10. Tahiyat sepatutnya maghrib 2 je. Boleh jadi 4 tahiyat kita tuan-tuan semua. Bertambah perbuatan tadi. Tahiyat tambah. Tadi sujud jadi tambah. Tetapi bertambah ini kerana ikut tu imam. Ini tak ada masalah. Ini tidak membatalkan sembahyang. Okey, 1. Yang kedua, yang tak batal sembahyang ni, tambah perbuatannya kerana kita nak bunuh binatang yang disuruh oleh Nabi SAW kita bunuh. Ada binatang yang disuruh oleh Nabi, disuruh Nabi kita bunuh dia. Antaranya Nabi SAW sebut sunat bunuh ular, tikus, apa lagi? Dan binatang-binatang yang seumpamanya. Tiba-tiba kita tengah sembahyang, ular lalu depan kita. Kita pun tambahlah perbuatan sembahyang, rukuk. Turun bongkok macam rukuk. Tapi tujuan turun tu tadi, nak katuk ular tadi. Ni orang berani betul dalam sembahyang katuk ular. Tak biasanya dalam sembahyang tak nampak ular lagi-lagi dah, nampak ular lagi-lagi.
Ni boleh dibenarkan dalam sembahyang dan tak batal sembahyang. Kenapa tak batal? Sebab Nabi suruh bunuh. Bila Nabi suruh bunuh, dengan segera bunuh, maka tak batal. Tuan-tuan jangan bela pula. Main pula. Ini bukan benda yang disuruh oleh Nabi SAW. Sekarang nak main pula. Biasanya yang main ular tu, biasanya mati pun dengan ular. Kebiasaan. Benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Bunuh ular dalam sembahyang tak batal. Itu tak batal. Kenapa? Kalau kenapa tak batal? Walaupun tambah perbuatan rukuk kita tu macam rukuk lah, tambah rukuk. Ya, walaupun tambah rukuk, tetapi tidak membatalkan sembahyang. Karena Nabi SAW suruh bunuh binatang-binatang ini. Antaranya Nabi sebut khamsum minal fawasiq. Ada 5 binatang yang fasik. Yuqtalna, dibunuh fil halli wal haram, di tanah halal dan di tanah haram. Di Mekah pun disuruh bunuh, di lain daripada Mekah pun disuruh bunuh. Okey? Yang ini tak membatalkan sembahyang. Tetapi kalau tambah perbuatan saja-saja dalam sembahyang, jadi batal sembahyang. Misal kata kita rukuk lebih. Kita rukuk. Lepas tu tambah satu lagi rukuk. Sujud. Kita dah sujud elok dah, rapat ke lantai. Lepas tu rasa sakit kepala sikit, ada tajam-tajam, kita angkat dan kita sujud balik. Itu dah jadi tambah lah, 3 lah sujud kita. Sujud dah rapat dah ke lantai, elok dah, sempurna dah sujud. Kemudian kita angkat, kita sujud tempat lain. Kita kata kita nak cover sujud tadi, dah, itu dah jadi sujud kedua. Kemudian kita sujud sekali lagi, yang pada anggapan kita sujud yang ketiga. Itu sujud yang kedua. Anggapan kita itu sujud yang kedua. Tapi dah jadi 3 sujud. Jadi itu contoh-contoh menambahkan perbuatan di dalam sembahyang. Menambahkan perbuatan dalam sembahyang. Perbuatan sembahyang dalam sembahyang. Dan satu lagi tuan-tuan semua, ini pendapat Ibnu Hajar. Kalau kita sembahyang duduk tuan-tuan semua, kan? Kalau kita sembahyang duduk, rukuk kita macam mana tuan-tuan? Rukuk kita macam ni kan? Betul? Kalau sembahyang duduk, rukuk macam ni. Kata Ibnu Hajar, kalau kita tengah tahiyat akhir ke, tahiyat awal ke apa, kita tak ada kerja apa, tak ada kesusahan apa, tapi tiba-tiba kita buat macam ni, tengah sembahyang. Lepas tu kita bentuk balik. Itu dah tambah satu rukuk. Rukuk orang sembahyang duduk. Jadi kalau ikut pendapat Ibn Hajar, batal sembahyang. Sebab dia termasuk dalam tambah dalam sembahyang. Cuma tuan-tuan semua, ada juga ulama yang kata tak batal. Sebab ulama kata tak batal tu, sebab yang tambah tadi tu, sebab yang tambah tadi tu sembahyang dalam keadaan duduk. Ini bukan sembahyang duduk, dia sekarang sembahyang berdiri. Cuma saya nak bagi tahu kena berhati-hati buat macam tu. Sebab ada ulama yang kata batal. Azan dulu sekejap, kemudian saya tambah 2 minit je. Nak perhabis ayat saya tadi. Jadi termasuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang ini, yang nombor 9 ni, kalau seseorang itu dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi tapi tak ada sebab yang membolehkan dia sujud sahwi. Ini kena faham. Kita dah belajar pada kuliah lepas sebab-sebab yang membolehkan seorang itu sujud sahwi. Ada 4 sebab semua. Kalau tak ada 4 sebab ni berlaku kat dia, tiba-tiba dia sujud sahwi. Ataupun dia sujud tilawah. Tetapi dia tak baca pun ayat-ayat sujud tilawah. Dia sujud tilawah. Jadi dia masuk dalam kategori ni. Kategori menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li. Sujud tu kan rukun fi'li. Jadi dia sujud tu pasal apa? Pasal ada sebab sujud sahwi. Dia sujud tu pasal apa? Pasal dia baca ayat sujud tilawah. 14 tempat dalam Quran. Bolehlah. Tapi kalau tak ada sebab, tiba-tiba dia pergi sujud, jadi batal sembahyang. Sebab itu kalau kita tak confirm, boleh sujud ke tak sujud sahwi ni kan?
Tak confirm, baik tak payah sujud sahwi. Sebab tak sujud sahwi, tak batal sembahyang. Sujud sahwi itu sunat. Satu tempat je sujud sahwi ni wajib, bila imam sujud. Bila imam sujud, wajib kita ikut. Tapi selain pada itu sunat. Jadi kita tak confirm, boleh sujud ke tak macam ni Boleh sujud sahwi ke tak? Baik tak payah sujud. Kalau tuan-tuan sujud, tiba-tiba tuan-tuan semua, benda yang tuan-tuan sujud tu tak ada menjadi punca yang membolehkan tuan-tuan sujud sahwi. Tak boleh kita sujud sahwi. Bermakna kita dah tambah satu sujud dalam sembahyang. Tambah rukun fi'li dalam sembahyang, batal sembahyang. Itu. Sujud tilawah pun sama. Tak baca ayat tilawah, sujud tilawah, batal sembahyang. Okey? Itu. InsyaAllah ke seterusnya yang ke-11 kuliah lepas Ramadan aku kita dah habis ni. Jadi kita berehat dulu. Bulan depan dah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dan sempat kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Jadi selamat menyambut Ramadan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa, kalau panjang umur, kita jumpa selepas daripada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.